Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. So dekat sini ada Abang Hajos, Ajmal dan juga Azim. Dr. Azim. Tak kerja doktor hari ni. Ke cuti. Okey. Dia rasa okey. Boleh ya, alright. Okay, so basically apa yang saya nak explain tak ada apa sangat. Cuma maybe saya nak open for questions lah kepada semua yang nak bertanya anything. Kalau malas nak buka suara, tulis dekat chat. Kalau malas nak tulis, just bagi tahu apa yang masih terbuku di dalam hati tu, apa yang apa what we call it, yang tak nampak lagi sebenarnya. Because pada saya, boleh belajar dengan siapa pun tak ada masalah. It's okay. It's just that kita kena faham the SOP tu satu-satu. Pada saya mungkin kita dah boleh faham bila ada explanation apa semua. Cuma dia tidak masuk dalam apa, dalam kepala kita lagi. Itu main problem kita as a traders lah. So, tapi nak masuk dalam kepala ni bukan satu benda yang senang. Dia kena banyak buat praktis. Tapi sebelum nak praktis tu kena tahu that SOP tu dengan betul lah. Okay. So, macam saya, kalau you guys tengok saya punya ebook kan, dan the latest ebook, saya hanya pakai, kalau zaman dengan Ajmal dulu, saya hanya pakai setup A tu saja, MHB tu. Kalau tak ada yang lain, itu saja yang saya tunggu. Setelah lama saya berbincang dengan Balan apa semua, saya duduk tengok apa semua, nak dapat setup tu bukan orang kata selalu ada. Walaupun kita trade banyak pair, macam you guys tengok kat sini, major pair, saya buat sebiji apa yang Abalan buat macam ni. Kalau anda tengok ni kan, multi time frame untuk AUD sahaja, kan, multi time frame untuk cross pair AUD. Memang saya akan tengok semua tu, tetapi nak dapat yang what we call it setup A tu bukan sentiasa ada. Okay, walaupun kita dah tengok banyak pair. So bila saya duduk dan saya kaji dan saya test, oh baru saya nampak setup MK macam mana dan setup momentum tu macam mana kita nak entry. And then bila kita berbetulkan balik, after practice, alhamdulillah benda tu baru dapat dalam kepala saya lah. So for your info, saya belajar dengan Balan walaupun that information tu ada dah lama loading hari-hari jumpa. Bukan hari jumpa, hari-hari saya bertanya dengan WhatsApp, dalam WhatsApp dia. Dalam Telegram basically. Dan benda tu baru nampak lah. So keep practicing lah pada saya. Okay, let's say for example kalau kita nak tengok macam saya cerita USD Chef kan. USD Chef ataupun Chef punya pair. Saya dah buka semua pair, and then bila saya tengok tidak ada pair yang cantik sebenarnya. Semua kebanyakannya dindong-dindong duduk tengah-tengah. Okey, bila dindong duduk tengah-tengah ni kita jadi macam susah sikit lah sebenarnya. So bila saya tengok ada satu pair chef in which saya jarang trade chef ni sebenarnya. Tapi bila saya tengok, oh, now dia ada setup yang sangat bagus kalau tengok kat sini kan. Semua ni yang saya tanda ni G-Chef, ni E-Chef, G-Chef, kan kalau tengok ni semua majoritinya type A punya setup sebenarnya. Ni kan A-Chef, N-Chef, semua kebanyakannya type A. Okay, Cat-Chef pun sama, and then U-Chef pun sama. So ini kira macam kita nak tunggu setup A lah, mati time frame untuk turun. Okay, so selepasnya ada, okay, kita back to basic balik. Untuk setup A, okay, contohlah saya ambil E-Chef dulu saya ambil E-Chef ni, saya besarkan. Okay, nampak tak? Okay, bila kita tengok di sini, dia ada momentum buy dekat sini. Selepas itu dia buat re-entry buy, betul? Selepas dia buat re-entry buy, kalau dia buat momentum buy, kita fokus buy. Tapi dia buat MHB buy. MHB sell, minta maaf. So dekat sini kita tahu dah, oh aku dah tak kuat lah nak naik sebenarnya. Itu bahasa MHB sebenarnya, bahasa kampung MHB. Aku dah tak larat nak naik dah, aku nak terjun. Tetapi bukan senang dia terus terjun. Kita kena tunggu setup dahulu. So sini MHB, kita tahu dah di higher time frame, kebiasaannya di zone ni, di zone atas ni, okay, bila tak lepas ni, dalam kepala kita tahu dah, kalau sini H4, yang di atas ni daily. Daily ada apa? Zone re-entry sell. Nampak tak? MA 510 high. So kita tahu dah price berlegar-legar ataupun bermain-main di MA 510 high.
So MA 510 high kita nak cari apa? Kita nak cari sell saja. Tetapi sebelum kita nak sell, DH4 mesti jadi market hilang volume. So dah ada market hilang volume, right? So macam saya pergi detail sikit lagi. Tapi macam mana aku nak terjun ni? DH1 saya pastikan dia ada candle arah kukuh dahulu. In which inilah candle arah kukuh tu. Nampak tak? Kan? Ni candle arah kukuh. Bila sini dah ada candle arah kukuh, so kita tahu dah yang dia akan membuat penerjunan. So kita boleh nak layer sell lah, start daripada closing candle arah kukuh ni sebenarnya. Macam tu. Okay? So dekat closing tu, itulah penanda aras untuk kita nak entry lah sebenarnya. Sekejap, saya nak buang ni. Okay. Ini, this one. Nampak? Ni. Cuma, satu. Saya suka juga untuk candle arah kukuh ni. Okay, candle arah kukuh ni saya nak belikkan. Tapi saya letak yang selepas. Sebab apa? Kita nak tengok 4 candle yang sebelum ni di M15. Ada tak momentum sell? Seandainya dia ada momentum sell, dan kita boleh masuk untuk sell. Okay, tengok dekat situ. Nampak tak yang saya tanda ni? Okay. Yang ni yang saya tanda selepas kan. Nampak tak 4 candle yang sebelum ni? Ini adalah 4 candle yang sebelum ni, daripada sini sampai sini ni adalah candle arah kukuh sell DH1. Dan salah satu 4 ini perlu jadi momentum sell. Kalau dia ada, insya-Allah kita boleh layer sell lah dekat situ. Nampak tak? So dekat H1 tu dah boleh layer sell. Okay. Ni, this one. So korang layer je lah. Yang daripada bawah ni 10 pip. Yang kat atas 10 pip, bawah ni 10 pip. Take profit kat mana? Ambil yang tengah tadi, yang close price candle arah kukuh tu, letakkan 50. InsyaAllah dia sampai. This one. Okay. Nampak tak? Dah 60 dah. So yang atas ni pun ambil yang bukan 50, yang atas ni ambil tempat yang 50 juga, price yang sama yang tengah. So basically 10 dekat atas ni dan 10 dekat bawah ni. Contohnya macam tu lah. Semua ni take profit je dekat situ. Kenapa 50? Sebab saya dah kira range market tersebut. Okey. Nampak tak? Satu-satu. Daripada daily kita ada zone re-entry sell, harga tertinggi, nampak dalam zone ni. Okey. Selepas daripada tu pastikan DH4 ada market hilang volume. Nampak? Selepas ada market hilang volume, pastikan dekat H1 ada candle arah kukuh. In which this one. Okey. Selepas tu candle arah kukuh ni pastikan di M15 at least salah satu candle M15 dalam masa candle arah kukuh tu ada 4 kan M15 kan dalam satu candle H1. Dia ada momentum sell. Then you guys just go ahead layer je entry tersebut. Ini setup A dan dia bukan selalu ada. Okey, nampak? Bukan selalu ada. So selepas berlakunya setup A, selepas tu kita menunggu dia sampai TP kita dan dia ada lepas arah kukuh re-entry, lepas re-entry ada momentum sell. Kalau ada momentum sell dan kita dah lega. Dan tengok juga seandainya bila H1 ni dah jadi momentum sell, pastikan kalau H4 tu dah jadi candle arah kukuh sell di higher time frame ni, kita tahu dah yang market akan bergerak pergi cari dekat bottom BB. Kalau dia tak jadi, mungkin you guys boleh ambil TP kalau dia tak sampai TP lagi. So kalau case ni, nampak tak? Dia dah jadi candle arah kukuh sell, betul? Bila dah jadi candle arah kukuh sell, ini, okay, dia akan pergi setup yang kedua, iaitu setup plan MK. Kan? Plan MK ni macam mana? Senang je. Pertama, pastikan di H4. Kalau pakai H4 lah kan. Tapi kalau daily, pastikan di daily tu ada candle arah kukuh dulu. Okay. So kita akan pakai 3 je time frame minimum. So H4 ada candle arah kukuh. Dalam kes ni kita ambil H4 kan. Candle arah kukuh. Dan pastikan di H1 ada momentum sell. Okay. So now dah ada. Nampak? Okay. So bila sini ada momentum sell, kita mengharapkan dia jadi setup MK. Di mana nampak tak EMA 50 dah berada di atas MACD. Dah kita hanya menunggu price masuk dalam ni jadi MHB. Itu je yang kita perlu tunggu. Macam ni dia dah lajak kan, tapi tak apa, tak ada masalah untuk kalau candle arah kukuh ni untuk dia lajak. Kalau dia naik balik, then okay. Kalau tak naik, tak apa.
Okey, faham tak? Okey, sini dia naik dalam zon ni nanti. Okey, apa yang kita nak buat? Kita boleh layer sell, tapi nanti dulu. Jangan sell lagi. Sebab kita nak pastikan di M15 ni price duduk dekat EMA 200 ni dulu. Ini adalah penanda aras bila price masuk dekat sini baru kita layer sell. Nampak tak? Okey, macam setup MA tadi, kita nak layer penanda dia kat mana? Candle arah kukuh sell tadi tu, penanda dia. Tetapi untuk setup MK ni, penanda aras kat mana? Dekat EMA 200. Ini saya buat sebab zone premium. Kalau dia naik dekat 100, saya tak masuk. Saya biar je. Saya akan tunggu dia betul-betul dekat 200 dan di H1 ada market hilang volume dan ada momentum dan ini ada setup mak kilau, okey? Dan saya akan masuk. Otherwise, saya tak akan masuk. Macam contoh NU. Nanti saya tunjuk contoh NU nanti. NU ada, tetapi dia tak jadi EMA 50 tu berada di bawah MACD untuk buy. Tak jadi. So saya tak masuk lah. Okey, selepas sahaja ada entry ni, katalah kita berjaya dapat entry ni lah, entry di zone ini. Okey, kita jangkakan yang dia akan terjun dan kita kena pastikan DH4 buat lagi momentum sell. Okey, kalau macam ni kat sini kita nak dia buat momentum sell. Okey, seandainya dia tak naik pergi sini dah nak turun, tak ada kata terus dia buat momentum sell. Dan tunggulah untuk re-entry sell pula untuk momentum sell tu. Okey. Itu pula macam mana? Kita kena pastikan contohnya macam ni. Nampak tak dekat sini? Okey, zone re-entry sell ini untuk setup B ya. Setup B, pertama pastikan ada momentum dulu. DH4. Okey. Selepas tu dia sampai di zone re-entry. Okey, DH1 kita nak dia jadi Babema dan juga MHV. Nampak dekat zone ni. Okey. Selepas dia ada kat situ, pergi dekat M15, kita nak dia berada di zon EMA 200. Nampak tak? Dia berada di zon EMA 200 dan 100 di atas 200. Itu setup B. Nampak tak? Ni saya cerita terus semua setup ni. Setup A, setup MK dan juga setup B. Okay, so in summary, untuk chef punya what we call it pair ni, okay, chef punya pair ni, saya memang nak menunggu setup MK lah. Nampak tak? Ni satu, lepas tu G-chef pun ada. Nampak G-chef ni? Candle arah kukuh, right? Okay. Ni, candle arah kukuh. Okay, kita akan nampak juga sini, mungkin re-entry buy di daily. Betul? Ni, sebab ni Babema MHV, betul? Okey, ni nampak re-entry buy di daily. Boleh jadi. Tetapi untuk dia confirm untuk naik bila H1 buat momentum buy. Tapi ni tak ada lagi. Tak ada nak buat momentum buy. Malah dia ada momentum sell. Nampak tak dia ada apa ni? Ada EMA 50 berada di atas MACD. Kalau dia jadi MHV dan kita tengok M15. M15 di zone ni. Nampak ngam-ngam ni. Nampak? M15 pula berada di atas 200, berada di atas 100. Agak susahlah sebenarnya untuk dia jadi momentum buy. Okey? Itu cara dia. Okey, nampak? So G-Chef saya memang menunggu untuk re-entry. Cuma kena ingat hari ni hari last day. And then last day of the week dan last day of the month. Kalau rasa tak nak trade, off dulu. Next week kita masuk dan next week insyaAllah akan ada news-news yang macam biasalah, NFP and all that. Nampak? EA Chef pun benda sama. N-Chef dah jalan dah. Cat Chef. Chef JPY terbalik. Sebab apa? Dekat Chef tu di atas. Chef tu di depan. Dia bukan di belakang. So U-Chef. U-Chef ni pun dia tengah nak buat mat kilau. Okay. So H1. Nampak? Ni. EMA 50. See? Dah berada di atas dah dekat situ dan kita tunggu M15. Ngam-ngam nampak ni di zone ni. Baru kita sell. Otherwise kita relax dulu. Okey, ada sebarang persoalan yang nak bertanya. Pokok ada pair ke nak minta saya buat analisa. So di sini saya dah cover 3 setup tersebut. 3 setup. Cuma kena make practice lah sikit. Itu je. Okey, ada soalan?
uh, Tuan, Ya. yang tadi tu, Okey. yang kata bila dia berada di kita kita menunggu dia momentum. Okey. E-chef tadi kan? Tapi uh. Okey. Tapi E-chef kalau yang kita tengok di ha, H1 ni, DH4. di H4 kan, kita Ha. kata bukannya ni mana ya? Tadi dia dia dekat dengan low BB tadi. Time frame berapa? Lupa dah saya. Uh, Uh, H1. Pair apa uh, tu bang? kita 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 menunggu dia momentum tapi dia macam membuat MHB buy. Bukan. Candle arah kukuh tadi. Sekejap. Ya ke? Sekejap Uh, Sini. Ya, ini. yang ni kan? Ah, Okey. ah. Okey, sini dia Jadi buat MHB buy, betul? ya. Dan sini nampak Jadi dia buat re-entry buy di daily, betul? Okey. ha. So sini MHB buy. Okey. Ya, Betul. So untuk betul. mengesahkan MHB buy ni, okey, DH1 perlu buat apa? Momentum buy. Yep. As of now kalau nak tunggu buy, okey, nak tunggu buy, kena tunggu momentum buy dululah. Faham tak? Oh, ya. Baru dia mengesahkan untuk buat momentum buy. Hmm. Otherwise dia tak boleh lagi sebab ini kita guna re-entry buy di daily. Nampak tak? So kat sini dia akan berada 50-50 sebenarnya. Ya, Macam betul. Itulah ah, yang tu yang selalu uh, tapi don't confuse nak worry. buat keputusan. Okey, Hmm. tengok dekat H4 ni. Okey, ni H4 kan? Untuk pergerakan H4 ni dia valid di time frame berapa sebenarnya? Dia akan guna time frame berapa? H1 lah. Salah. Di M15. Untuk H4 dia tak boleh dengan H1 sebab apa dia tak ada H1? Satu candle H4 ada berapa candle H1? Ada 4. 4. So untuk dapat full structure untuk H4 tak bolehlah H1 sebab dia mesti minimum 20 candle. Betul tak? Sebab kita pakai BB. Betul. Kan kalau belajar amalan kan H4 Ya. mesti dengan N15. N15 tu dia 16 je candle. Tapi okeylah itu yang ada. Faham tak? Okey. So Hmm. full structure dia adalah di M15. Perasan tak dekat M15 ni EMA 200 berada di atas 100. Baru Okey. cross. Hmm. So bila ni baru cross, kita tahu dah yang dia agak susah nak jadi MHB ni untuk naik ke atas sebenarnya. Hmm. Faham tak? Hmm. 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 Ini Maknanya kunci kita dia. masih lagi fokus sell lah sebenarnya. Kita memang fokus sell lah sebenarnya. Abang pasal tak ni cross ni? Ah. Nampak tak? Once dia start cross, memang dia akan berjalan lagi. Lama. Sampai ni habis. So kita tahu dah perjalanan ni sebenarnya kat sini, kalau saya buka ni, insya-Allah kalau tak ada momentum, dia mesti ada candle arah kukuh. Tengok Nampak tak ada candle arah kukuh kat sini? Buy. Okey. Dan candle arah kukuh buy ni dimatikan oleh candle arah kukuh sell ni. Nampak tak? Ah. Momentum Ada momentum sell ini dimatikan oleh momentum buy ni. Maksudnya gitu. Itulah ada sebab. ada ada dua soalan Okey, tuan tadi boleh. yang tanya saya kan. Satu Ha. soalan yang berkaitan dengan MHB ni dia valid di mana? Maknanya jawapan dia tadi momentum buy di H1. Okey, kenapa saya kata Betul. H4 ini Okey. valid apa? Okey, sebab kita baca daripada daily. Daily re-entry Ah, buy. Okey. okey. H4 Ah, mesti jadi market hilang volume. ah, Okey. Dan H1 kena ah. ada momentum buy baru dia valid. Faham tak? Okey, betul. Sebab Faham apa? macam tu. Sebab dia dekat daily. Oh, soalan tuan yang kedua tadi yang saya Okey. jawab salah tadi kan. Okey. Soalan apa jadi M15 tu? Kalau soalan kata nak valid kan dia di H1. Bukan, kita nak validkan MH kan macam ni, MHV ni Ah, kan ah, kita nak tahu sama ada MHV ni kuat nak naik ke tak. Okey, MHV di H4 ni okey. kita nak tahu adakah dia nak continue naik ataupun tidak. Itu soalan dia. Betul tak? Okey. So nak tengok di sebab ni kita pakai H4, betul? Okey.
So untuk validkan dia ni sama ada dia nak naik ataupun tak, kita pergi dekat M15. Apa beza yang tadi ya? Yang H1 kita kata nak validkan MHB tu. Itulah tadi H1 tadi untuk Ha? untuk kita validkan bukan MHV itu satu, nombor dua Aha. perjalanan daily. Kena ingat perjalanan daily ni. Faham tak? Okey. Perjalanan daily ni untuk dia bergerak kena ada dua 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 benda abang kena tengok. Satu MHV, satu Okey. momentum. Alright, betul. Okey, okey, betul, betul. Okey, itu je. Betul. Dah habis. Itu habis saya tak tu. Habis. Habis. Cuma Okey, okey. cuma kadang-kadang kita nak double check MHB ni logik ataupun tak untuk dia nak pergi. Faham tak? Sometimes dia MHB tak ada kendek arah kukuh. Faham tak? Ini dalam kes ni kita Okey. ada kendek arah kukuh. Adakah kendek arah kukuh ini dia akan buat re-entry saja, lepas tu dia akan buat momentum sell. Faham tak? Okey. Ada yang macam ni kes ni, dia tidak ada kendek arah kukuh. Nampak tak? So dia tak akan Hmm. buatlah re-entry. Clear? Kenapa yang tu tak ada kat arah kukuh eh? Sebab saya nampak macam arah kukuh yang tu. Oh, Okey. kena arah. Dia kendek Arah. arah saja, bang. Sebenarnya Oh. kendek arah kukuh ni dia macam ni, bang. Dia mesti dia katalah kendek kukuh bayan, dia buka di bawah mid baby, close di atas MA 5 dan 10 dan mid baby. Ini Oh, baru kita serentak, panggil kendek serentak arah kukuh. tiga-tiga sekali. Yes. Okey, okey, okey. Faham. Kalau tak dia tak cantik abang sebenarnya. Jadi Okey. kena arah je lah ya. Sebab dia dah lepas dah Ya. MHB. Ya Okey, betul okey. bang. Betul betul betul. Okey, okey. Okey. So, pada saya, dekat sini kan MHB, nampak tak? Di sini. So, kita cuma nak sahkanlah MHB ni adakah valid untuk dia nak naik. Kan? Go Okey. lower time frame sikit dekat M15 untuk tengok EMA 100 dan 200 tersebut. Kalau kadang-kadang dia tak jadi juga bang sebenarnya. EMA 100, 200 ni, dia terus jadi momentum, dia buat macam ni, dia flat, lepas tu dia terus naik. Ada. Sebab apa? DH1 terus dia nak buat momentum buy. Faham tak? Okey. So Ah, maknanya soalan kedua tadi tu kita nak ya. validkan perjalanan MHB tu sama ada dia nak naik ke tak. Tu yang kita tengok N15. Ya, Kekuatan betul. dia untuk naik lah. Kekuatan dia Kekuatan untuk dia naik. nak naik ataupun tak. Kena extend lah sikit. Ah, Ah, okey, okey, kita okey. kena extend sikit ke bawah time frame tu. Baru abang akan macam, oh baru nampak. Dulu saya tak nampak benda ni. Jarang orang explain benda ni. Dulu Ah, kita ah, nampak ah, MHB, saya layer je kat sini. Lepas tu, ya, ya. kenapa dia terjun? Itulah cerita dia sebenarnya. So, EMA 100 dan 200 ni banyak membantulah sebenarnya. Hmm. Membantu dari segi holding power kita lah. Itu je Dia sebenarnya. jadi macam support resistant lah pula kat situ Yes, eh. yes, yes. Basically, apa yang kita tengok, the line ni, semua BB punya line ke, EMA 50, 100, 200 ni, semua ni adalah support and resistance. Cuma saya gelarkan dia sebagai dynamic support and resistance. Kita tak ada static. Kalau yang macam biasa kita tanda support and resistance tu, kita ambil yang high tu tak? Macam ni kita tanda kat atas, kan? Lepas tu kita tanda dia kat bawah, kan? Dekat structure tu, every single structure yang ada tu kita akan tanda dia sebagai macam ni kan. Yang high ni kita akan tanda dia sebagai support and resistance, betul kan? So itu Betul, kita betul. panggil static support and resistance. Kalau kita pakai line indicators, that is the support and resistance, dan kita panggil dia apa? Dynamic support and resistance. Sebab dia sentiasa bergerak kan, movement. Pada saya macam tu. Itu explanation saya lah apa yang saya nampak, dan itulah pergerakan dia. Memang kita kata, oh dia nak naik. Ya, betul. Kan? Cuma perasan tak dekat H4 saya ada letak apa kat bawah indikator? MACD. MACD. Nampak tak MACD ni? Apa function MACD ni? MACD ni sebenarnya dia adalah oscillators. Apa function indicator oscillators? Yang you guys faham? Yang kita nak tengok divergence kan? Okay, fine. Tak apa. Sebelum kita pergi tengok divergence tu, apa yang kita nak kena faham dulu? Macam ni kita nak faham, semua indikator ni kita guna untuk tengok trend. Betul? Okey. Yang ini oscillator. Apa function oscillator sebenarnya? Kita nak tengok apa ni sebenarnya kat oscillator ni? Overbought, oversold eh?
Apa tu? Apa tu overbought Uh, oversold? Keadaan market di mana kalau kita kata overbought ni maknanya dah tak ada kekuatan dah untuk apa ni, Ah, untuk dia nak turun. naik ataupun nak turun. Betul. Nak naik atau So in summary, kita boleh simplifiedkan dia. Oscillators ni function dia untuk tengok momentum market, kekuatan market tersebut. Okay. So kalau kita tengok sini, sini dah duduk di bawah. Okay, di bawah. Dan nampak tak oscillator ni? Dia kata, aku nak turun lah sebenarnya. Nampak tak oscillator ni kata? Itu salah satulah. Kita nak tengok dia momentum dia sebenarnya. Okay, fine. Dalam sistem ni saya cerita untuk nak tengok divergence. Yes. Sebab kadang-kadang kita ada momentum buy. Macam contoh kat sini, MHB tiba-tiba naik ada momentum buy. Lepas tu naik, kita ingat nak re-entry buy. Terus dia terjun. Kan? Kenapa jadi macam tu? Sebab oscillators tu bagi tahu macam tu. Contoh kejap saya cari salah satu contoh yang ada. Kejap macam ni. Macam ni tak apa, kita tahu dah momentum re-entry terjun kan. So kita tahu dia nak naik. Tapi nampak kat bawah tu dia ada divergence. Kat situ. Saya nak cari yang ada momentum. Tapi dia tak kuat lah momentum tu. Dan dia menjadi divergence dekat situ. Ada kat sini. Tengok H4. Tu ada. Contohnya. Ni tak cantik. Macam ni. Nampak ni? Naik. Nampak ada momentum buy dekat sini? Patutnya re-entry buy lah sini kan untuk dia naik. Betul? Tapi perasan tak kat bawah ni ada divergence? Itulah satu kelebihan lah bila kita faham benda tu lah. So, mungkin that's momentum tu dia fake lah. So, kita tak payahlah pergi pada CFA tu. Relax lah dulu. Maksudnya gitu. Okay. Ada soalan lain? Ada lagi bang? ya, selalunya dekat dekat MHB tu lah kita confuse nak buat keputusan kan, sama ada Ya. aku ni nak buy ke atau nak sell kan, sebab yelah kat situ kita ambil sama ada nak ambil pucuk atau apa kan. Betul. Dia macam ni je, mudah je abang. Kalau abang analyze melalui angle tu, katalah macam ni kan, daily, okay, macam daily ya. Daily re-entry buy, H4 MHV, okay. Kita perlu H1 buat candle arah kukuh dulu, baru kita masuk buy, betul? Itu SOP yang saya develop, okay. Okey. So, bila ada candle arah kukuh buy di sini, dan pastikan di M15 ada momentum buy, dan abang boleh layer buy dekat situ. Faham tak? Tak Faham, payah faham. tengoklah 100 dengan 200 ni. Okey, katalah abang tak nampak 100 200 lagi ni, so abang pun buy. Betul? So bila abang place buy benda tu, so dia berada di zone di antara mid BB dengan bottom BB ni. Betul? DH4. Okey? Okey, okey. Alright. Masa kita layer dan kita entry, kita jangkakan yang dia akan buat momentum buy seterusnya lah untuk kita take profit. Betul? Betul. Okey, seandainya dia tidak ikut kita punya SOP, kira momentum buy tu, sebaliknya dia ada momentum sell. Apa patut kita buat? Tak loss. Cut loss. Itu je bang. Untuk mudah macam tu. Sebab kita nak kata benda ni 100% tak. Sebab saya dah test sistem ni paling maksimum pun 70 to 80% je. Meaning that 20% mesti kita akan kena juga. Itu lebih lebih mudah lah. Lebih clear cut daripada situ. Instead of kita nak baca semua sekali lah. Macam saya suka H4. Kalau H4 ni ada candle arah kukuh, pastikan H1 ada momentum, saya tahu dah. Lepas tu dia ada apa ni? What we call it? EMA 50 di atas 100 ni kita tahu dah setup mak kilau, saya hanya tunggu untuk sell saja. Dan saya hanya akan cut bila di H1 ada momentum buy. Habis. Nampak tak bang? Yang tu yang Cikgu Lan selalu cakap bertahan tu kan. Yes, kita kena bertahan je. Sebab kita tahu dah bila market apa dia tak sistem kita tak berapa betul. Kan kita jangan cakap sistem kita 100% ataupun holy grail, dan kita boleh nampak aku dah salah. So I have to accept dan cut loss. Gitu je cara dia. Cuma macam saya tak ada cut loss. Sebab apa? Sebab saya kira lot size saya tu.
So sekurang-kurangnya dia boleh bertahan. Itu memang kena kira lot size. Dalam page saya tu, ibu saya, page yang dekat last kali tu saya ada buat money management. Dekat situ yang minimum equity yang kita equity yang kita ada dan minimum lot size yang kita perlu ada. Untuk kita tak perlu cut loss lah sebenarnya kat situ. Cuma ialah equity dan lot size itu depend pada diri kita lah sebenarnya. Itu kita kena tanya. Macam saya kalau $1,000 0.03 saya layer 3 saja. Saya takkan layer lebih daripada tu. $100 Uh, 0.01 3 layer saja. Saya takkan lebih daripada tu. Kalau saya buat 5, insya-Allah account tu MC. dia masuk masuk tak ada cut loss tu, walaupun muncul, katalah sekarang muncul momentum buy di Right. H1, Ya. kenapa masih lagi tak cut loss tu, atau macam mana tu, masuk masuk tak ada cut loss tuan tu? Sebab apa? Bila dia ada momentum buy bang, abang perasan tak ni di daily dia akan naik ke atas ni, betul? Betul? Dia berada di zone MA 510 high daily. Betul? MA 510 high daily adalah harga tertinggi harian, betul? Betul? So maksudnya apa? Kita tak boleh cari buy dah. Nak Betul? sell. Jadi kita tunggulah untuk dia buat sell. Itu je. Maknanya kita akan stay floating loss lah. Tapi Saya kita floating, menunggu floating. set up sell Ya, di atas lagi. betul, betul. Oh, Dan itu ada tambahan sikit ilmu knowledge. Saya tambah ilmu knowledge range market. Dalam satu hari, berapa range market tu bergerak. ATR Ah, ke? Apa dia? ATR ke? Bukan, bukan, bukan. Bukan average to range. Dia ada satu hari berapa pip market bergerak. Okey, kejap Kat saya ni ada market. Kalau terputus ni sebab ni 3 minit lagi. Sekejap lagi saya send yang baru Okey, ni market range. Perasan tak dekat sini yang saya letak ni ada last month dia bergerak 2894 kan, ataupun Okey. 289 pip lah. So hari ni dia baru bergerak 27 pip. Semalam dia bergerak 69 pip. Setiap minggu dia bergerak 159 pip. So kita tahu dah seminggu dia gerak 159 pip. Contohnya macam tu. Sebulan dia gerak 280 pip. 280 pip ni boleh bertahan tak dengan akaun kita? Kebiasaannya bila dia bergerak sampai that range, dia akan habis. Dia akan turun balik. Itu ilmu range market lah. So saya Hmm. dah ambil kira dengan lot size tu, dia takkan MC dengan 0.03 ataupun 0.01 3 layer tu. Kalau market dia hanya akan MC bila market tu bergerak 1000 pip. Faham tak? So Okey. dia Faham? jadi dia tak berapa kira macam kalau kita layer banyak dan kita akan jadi masalah lah. So dengan 0.03 tu dia boleh bergerak kalau akaun kita nak MC sekalipun dia akaun 100 tu dia mesti ada 1000 pip. Maksudnya Okey. gitu. Okey. Kan? So itu ilmu Hmm. tambahan lah sebenarnya range market tu. Sebab tu saya berani hold lah sebenarnya. Hmm. Dan benda ni saya tak buat di gold. Sebab gold dia punya range market sangat tinggi. So kalau $100 0.01 pun memang tak mampu lah sebenarnya. Satu layer saja. Hmm. 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 So itu kita kena arrange balik lah. Mungkin $1,000 0.01 satu entry je untuk gold sebenarnya. So lambatlah sikit. Masalah kita nak cepat in term of nak dapat profit. Itulah jadi masalahnya. Pada saya, perbetulkan sistem trading tu betul-betul. Nombor dua, buat the right equities and then practice. Lepas tu nanti tambah lot size, tambah sikit-sikit. Saya nak sampai 0.03 tu pun bang, sebenarnya saya start dengan 0.01. Kelang kabut juga sebenarnya. Dia satu layer kita nak naik lah sebenarnya. Okey, ada persoalan lain? Ajmal? Macam saya kan, kalau tengok H4 ni, adakah dia akan jadi momentum saya? Saya akan tengok di M15. So kalau M15 ni 100 di bawah 200, insya-Allah dia akan buat momentum sell. Insya-Allah. Abang perhatikan dulu. Jangan percaya saya bulat-bulat. Abang perhati dulu, nanti abang tengok apa jadi sebenarnya. Saya pun mula tak percaya, tapi what you call it, okey ni dah habis 1 minit. Saya stop dulu. Sekali saya share yang baru kejap